InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridha syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahdaqa wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadril mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang hormati semulakan Tuan Imam kita, dan juga semulakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau. Fungsi surau tak ada, surau nampak. Jawatan kuasa surau sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah kita dapat bersama sekali malam ini untuk kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Sampai mana tu tuan? Ayat dia apa tu? Cinta dunia itu adalah asal dari segala kejahatan. Oh, cinta dunia. Hadis dia. Hubul dunia ra'sun kulli qati'ah tu. Betul. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung dalam bab meninggalkan maksiat ni. Kata musannaf seluruhnya tentang, namun demikian dunia juga adalah bendang untuk akhirat. Dunia juga bendang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah tempat kita bercucuk tanam, mencari bekalan. Jadi sekarang ni terpulang pada diri sendirilah, pulang pada masing-masing, tepuk dada tanya iman. Nak cari dunia ke akhirat? Siapa cari dunia, maka akhirat meninggalkan dia. Siapa cari akhirat, dunia akan datang pada dia. Kemudian dalam bab dunia pun ada hukum halal haram. Ada halal haram, ada yang harus, mubah, makruh dan sebagainya. Jadi tak nak kita tak boleh meninggalkan dunia. Dunia pun orang kata kena juga kita melalui kehidupan dunia ni. Nak buang dunia ni pun tak boleh juga. Sebab ke dunia lah kita nak cucuk tanam ni, cari bekalan kita akhirat sebanyak-banyaknya. Sebab akhirat besok dah tak boleh nak menderma lah. Contohlah dalam bab derma. Kat akhirat boleh menderma ke lagi? Tak boleh. Nak menderma kat dunia lah. Akhirat boleh solat lagi tak? Tak boleh lah. Kat dunia lah kita nak solat.
Nak hubungkan silaturahim kat mana? Kat dunia ni lah. Akhirat sudah tak ada masalah hubung silaturahim. Sebab ada di kalangan manusia ni kata meninggalkan dunia langsung, tak nak ambil langsung tentang hal dunia. Makan, minum dan sebagainya, pakaian pun tak nak beritahu. Sama ada daripada semua halal haram pun dia tak beritahu. Nanti. Malahan ada di kalangan Malaysia ni pun tak bekerja langsung, duduk je kan, tak bekerja. Malas, hanya tunggu orang suapkan kat mulut barulah nak makan. Tu pun berpaksa makan. Baik, maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang dia perlukan, iaitu sekadar yang digunakan untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Itu dikatakan orang yang hidup zuhud tu. Pernah dengar kan perkataan zuhud? Ada orang dia salah anggap kena zuhud ni. Dia kata zuhud ni mestilah berpakaian lusuh, berpakaian koyak rabak, kan, tak mandi-mandi, lepas tu pakai kopiah dah berkulat, kopiah pun tak basuh, dah petik lalat, tak terurus lah, kereta buruk je. Sebaik pakai kereta. Ada yang tak pakai kereta langsung, jalan kaki je, motor buruk je. Itu bukan dikatakan zuhud lah. Zuhud dia bukan macam tu. Zuhud maknanya hati dia tak cenderung kepada harta benda tu. Allah Ta'ala nak bagi dia kenderaan, kereta yang mewah, rumah yang besar, terimalah. Tapi hati kita tak adalah terpaut ke benda tu. Sebab ada kalau Malaysia ni terpaut hati pada dunia, sampaikan dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesedapan dan kebahagiaan, maka dunia pasti akan membinasakan dia. Siapa ambil dunia ni semata-mata nak sonok-sonok je lah, nak bahagia dunia ni, tanpa memikirkan akhirat, tanpa nak fikirkan solat, tanpa nak fikirkan wudu, tanpa nak fikirkan tu benda-benda yang kewajipan lah. Sebab diri kita ni pun ada hak atas diri kita. Mata pun ada hak, telinga pun ada hak, anak-anak pun ada hak, isteri pun ada hak juga, jiran-jiran pun ada hak atas diri kita kan. Semua ada hak. Kita boleh lari. Ada yang meninggalkan dunia langsung, memencilkan diri kan, beruzlah, bertafakur macam tu, tanpa bercampur dengan masyarakat langsung. Sesekali itu bolehlah nak masuk suluk, boleh. Ada banyak tempat nak suluk kan, masuk terikat dapatlah suluk. Nak suluk 10 hari ke 20 hari ke nak suluk, bolehlah. Dah habis suluk kan, keluarlah, campur dengan masyarakat ya, macam tu. Baik, inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah kepada Allah Ta'ala. Apabila engkau mencubanya dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin, supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Dia ada takwa yang zahir kan? Ada takwa zahir dan takwa batin. Takwa batin itulah meninggalkanlah segala benda-benda yang sifat-sifat mazmumah, yang dalam kita hasad, dengki, omak kholobo kan, dan sebagainya. Fitnah memfitnah ya. Itu yang zahir tu, kita fitnah ni. Tak redha dengan qada Allah macam kan, ini termasuk yang batin dah. Tak redha dengan qada Allah Ta'ala, dia dikatakan maksiat yang batin. Baik, kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah kau penuhkan dengan takwa, maka ketika itulah akan terbuka pula bagimu segala hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya makrifat. Makrifat mana mengenal lah, mengenal yang tahap-tahap tinggi kepada Allah, itu kata makrifat.
Dia ada hakikat, tarikat, marifat. Hakikat, syariat. Pertama sekali syariat lah. Lepas tu hakikat, makrifat, tarikat. Tarikat pun dia, tarikat pun kalau boleh kita masuklah tarikat. Di Negeri Sembilan ni ada beberapa tarikat yang diluluskan oleh Jabatan Muftian. Masuklah. Bila masuk tu ikut kemampuan lah. Sebab kadang-kadang dia suruh berzikir 50,000 satu hari, larat tak? 50,000 satu hari berzikir, larat tak? Mungkin tak larat. Ambil lah yang mudah-mudah sikit lah, macam tu. Ikut pada kemampuan lah, macam tu. Baik. Dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alam mulku, alam yang nampak di mata ataupun alam syahadah. Alam mulku ialah alam yang nampak di mata, al malakut. Kemudian alam malakut, alam yang tak nampak. Alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah. Kan ayat saya baca pada sembahyang tadi. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah Ta'ala mengetahui perkara gaib dan juga perkara yang tersembunyi. Perkara yang gaib itu ialah alam malakut. Perkara yang zahir, yang nampak, syahadah tu dia kata alam mulku lah. Alam mulku, alam yang nampak, dilihat dengan mata kasar kita. Dan akan mudah lagi mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tak ada disebutkan pada zaman sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu ta'ala. Kalau kita mengaji sebuah kitab tu kan, dia ada ilmu yakin, pernah dengar kan? Dia ada ilmu yakin, dia ada ainul yakin, dia ada hakul yakin. Kan pernah dengar kan dalam ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu tasawuf pun disebutnya antara benda yang kita nak sampai tingkatan dekat pada Allah Ta'ala ni, dia ada tahap-tahap tu lah. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Hakul yakin, macam dia katakan orang yang ada tingkatan ilmu yakin tu, dia setakat ilmu saja. Contohnya dia beritahulah berkenaan dengan bentuk Kaabah. Bentuk Kaabah tu macam mana? Dia dapat tahu bentuk Kaabah ni melalui cerita orang. Kaabah ni begini 4 segi. Dia ada kiswah Kaabah, dia ada 4 penjuru dan sebagainya. Dan Kaabah ni terdapat di Masjid Haram di Mekah. Jadi dia tahu benda tu hanya sekadar orang cerita, ataupun dia tengok gambar kan dalam internet, ataupun dia tengok gambar dalam TV dan sebagainya. Oh, Kaabah ni macam ni. Orang bila sampai ke sana, orang tahu Kaabah ni dekat Mesti Maji ni. Tawaf sebanyak 3 kali, 57 kali di Kaabah. Baik, itu dikatakan sebagai ilmu yakin. Yang dikatakan ainul yakin, ainul yakin pula dia pergi pula ke sana. Dia pergi sana, dia nampak Kaabah tu macam mana bentuk dia. Dia dikatakan ainul yakin. Kalau hakul yakin pula, bukan saja dia nampak, malah dapat pegang lagi. Dapat pegang lah Kaabah tu, macam mana Kaabah tu. Macam mana dia punya kiswah dia, macam mana batu dia, sebagainya. Itu dikatakan sebagai hakul yakin. Itu juga tahap keimanan kita Allah Ta'ala pun begitu juga. Ada orang tahapnya hanya ilmu yakin je, ada orang tahapnya kan ainul yakin, dan ada tahapnya hakul yakin. Yang tinggi itu hakul yakin lah. Baik, kemudian dan jika engkau hanya menuntut ilmu kila wa qala. Kila wa qala, kil qaf ya lam, kil wa qala, qaf alif lam, qaf alif lam, qala pemadi. Kila wa qala, kili asal makna kila ni dikatakan orang, disebutkan orang. Kila, qala telah berkata. Ya. Artinya kila wa qala ni mana ilmu perdebatan. Ilmu perdebatan ataupun ilmu mujadalah.
Dia ada istilah lain lagi untuk ilmu debat ni. Dia bukan kila-kila je. Mujadalah pun dikatakan debat juga. Muhadarah pun boleh dikatakan sebagai debat juga. Muhadarah, mujadalah, bantah. Wajadilhum billati yahsan. Qud'u ila sabil rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati yahsan. Serulah oleh kamu kepada Tuhanmu dengan hikmah dan kebijaksanaan dan juga dan orang kata contoh yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah oleh kamu. Bantahlah kamu dengan sebaik-baik perbantahan. Wajadilhum billati yahsan. Itu mana? Mujadalah lah, berbantah. Dalam bab tasawuf ni kita tak digalakkan berbantah. Tapi dalam ilmu fiqh memang digalakkan bantah. Digalakkan bantah. Kan? Malahan budak sekolah pun dia kata, belajar tentang ilmu perdebatan. Kat parlimen pun orang macam mana berdebat. Kat DUN pun orang debat. Sampai kadang-kadang bahasa-bahasa tahu benda yang keluar. Kita pun kadang-kadang kita pun malu tuan. Itu yang DUN Melaka dulu macam mana tu. Yang dia kata babi ni kan dia. Kita pun dah malu tuan. Dia katakan ilmu perdebatan lah. Bila orang ni kalau dia debat, dia punya idea dah hilang, kan, idea tak keluar, dia gunakan cakap benda yang bukan-bukan lah. Benda-benda macam carut. Sebab apa? Idea dah habis. Idea dah habis. Cuba kalau idea dia banyak, dia tak akan mencarut orang. Tapi dia carut orang sebab nak rendah. Sebenarnya tujuannya nak rendahkan orang tu. Baik, kemudian dan ilmu pembalahan dan khilafiyah. Balah, khilafiyah pun termasuk juga. Maka alangkah besarnya musibahmu, dan alangkah panjangnya kesusahanmu, dan alangkah besarnya kehilanganmu kalau kita duduk sibuk tentang ilmu balah, debat, kan, dan sebagainya. Sebab kadang-kadang berdebat-debat pun kan buang masa je. Tak ada dia punya penyelesaian dia. Penyelesaian tak ada. Buang masa dia berdebat. Baik, ketika itu buatlah apa sahaja yang kau kendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pasti akan hilang daripadamu. Kenapa? Kerana sibuk tadilah kila wa qala ni. Debat, balah, bantah. Bila bantah tak ada siapa pun yang menang. Tegang leher. Silap-silap bulan bila debat bantah ni sampai kadang penumbuk pun naik, nampar pun naik, kaki pun naik muka. Kat Malaysia ni kalau berdebat kat parlimen tak adalah sampai naik kaki lagi. Tapi kalau luar negara, parlimen luar negara, tengoklah berasak kan. Kalau dalam parlimen dia orang ni, kalau dia tak puas hati lah, rasak, bertumbuh, bergumpal. Tengok dalam parlimen tu. Kita tak ada sampai lagi lah. Sampai macam tu, kita hanya mulut pumpah, bising macam tu. Itu. Baik. Maka sesiapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan beri penumpuan kepada agama, pasti dia akan untung kedua-duanya sekali. Nampak? Jadi tepuk dada tanya iman, nak pilih yang mana? Dunia ke agama? Kalau kita pilih dunia, agama hancur. Kalau kita pilih agama, dunia akan datang kepada kita. Dunia akan datang kan? Tak payah kita suruh pun dunia akan datang kepada kita. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau muliakan perjalananmu kepada bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Sekarang aku akan sebut kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baru kita masuk tajuk yang seterusnya, bahagian ketiga.
Bahagian ketiga, adab-adab pergaulan. Adabun musahabah wal muasyarah ma'al khaliq. Adab bergaul dan bersahabat dengan khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adab kita bersahabat dengan manusia, makhluk. Kita lihat pasal pertama. Kalau musannif Allah Ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin, ketahui bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, sama ada kau berada di kampung ataupun musafir, di waktu tidur dan juga jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan juga penciptamu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat yang tak pernah berpisah dengan kita. Ketiga malaikat tu sebenarnya lah. Malaikat ada, dia tak pernah pisah kita. Malaikat Raqiatib, malaikat hafazah kan. Dia tak pernah bercerai dengan, selalu kita mana kita pergi pun ikut. Satu lagi yang paling hebat Allah Ta'ala lah. Walaupun Allah Ta'ala tak boleh dilihat dengan mata kita, tetapi dia tetap bersama kita. Kalau kita ingat pada Allah Ta'ala lah. Kalau kita tak ingat dia, macam mana nak bersahabat dengan kita? Dia syarat nak Allah Ta'ala nak sahabat dengan kita ni, kita kena ingat dia. Bila kita ingat dia, baik kita pergi mana pun. Kalau dia kata maksudnya, sama ada kau di kampung ke, kau pergi musafir ke, di waktu kau tidur dia jaga kita. Apalagi kalau kita jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, Tuhanmu dan penuh tetap akan bersahabat kita. Apabila kau menyebutnya, dia akan bersama denganmu. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana jalisu man zakarani. Ana jalisun ataupun jalisu, ana jalis man zakarani. Ni hadis qudsi tu kan. Aku duduk bersama orang yang ingat padaku. Ana jalis ataupun aku bersekedudukan bersama siapa yang ingat kepadaku setiap masa dan ketika. Yalah, walaupun kita ni mungkin kadang-kadang kita tak dapat ingat Allah Ta'ala 100%. Apalagi waktu tidur, macam mana ingat Allah Ta'ala? Tinggal tidur kan? Tapi walaupun tengah tidur, tapi kalau sebelum kita belum tidur, kita baca doa dan sebagainya, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara kita kan. Bismillahi ahya wa amut. Bismikallahu ahya wa amut. Itu antara doa yang kita baca ketika kita Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Ataupun inni tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Serahkan dia, bertawakal serah kepada Allah Ta'ala. Bila kita dah tidur, kita mana ingat apa? Tak ingat apa. Kalau angkat kita pun letak dalam air pun tak sedar. Orang angkat kita letak tengah jalan, tak sedar apa lah. Sedar dah badan dengan sesuatu je. Kupur tengah dia tidur tengah jalan. Kan? Tak sedar. Jadi kita minta bina pada Allah. Tidur ke masjid lepas tu angkat. Ada ingat? Tidur kat masjid kan? Ada pula jin datang tolong angkat. Dia kata menyomak masjid ni. Sebab ada juga saya tengok video tu. Kan? Dia tidur dalam masjid kan surau. Dia terakam, CCTV rakam lah. Dapat tangkap orang tu, budak tu nak tagi hantar keluar. Jin tu dia hantar keluar. Macam tu. Jin ni tak nampak, makhluk tak nampak. Macam makhluk tu nampak. Tapi nampaklah CCTV tu dia tagi kaki, dia tagi hantar keluar tu dia. Mungkin agak air nyomak budak ni. Sampai dia ni tu. Okey. Baik. Gangguan. Baik. Seterusnya, dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam satu hadis qudsi, ana indal munkarata qulubuhum min ajri. Aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingati akan daku. Masya-Allah. Aku bersama dengan
Kan, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana ingat padaku. Apa maksud hancur hati ni? Jadi kemungkinan hancur hati ni maknanya ingatan yang sangat keraslah. Macam tu. Ingatan yang bersangatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dikatakan hancur hati tu. Bukan makna hati hancur, tak ada. Ini macam kiasan lah. Kiasan kepada orang yang terlampau ingat kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan munkasirah. Ana indan munkasarah qulubuhum min ajri. Dia kata, maksudnya apa tuan? Kalau sebut dalam dia punya syarah ni, dia kata, apa maksud dengan ana indan munkasirata quluhum min ajri? Ai ana ma'al khashiina bit taufiq min ajli taksir fit ta'ah wa min ajli husnul maksiat. Dia kata, maksudnya iaitu aku bersama orang-orang yang khusyuk dengan mentaufikkannya akibat dari lalai pada ketaatan dan terhasil maksiat padanya, dan terhasil min ajli husnul maksiat. Mana artinya khusyuk lah ni? Khusyuk sangat asal daripada ialah dosa-dosa yang lepas-lepas dia buat tadi, kan? Jadi dia nak mohon bertaubat kepada Ta'ala. Jadi nak taubat dengan sempurna hati, taubat kepada Allah. Itu maknanya munkasirah. Hatinya terpecah, hancur kan? Hancur sebabkan, maksud kenapa dia hancur tu? Sebabkan kelalaian dia sebelum itu. Lalai dan dosa dan maksiat yang dibuat. Kan? Allah Ta'ala kata, aku bersama orang-orang yang khusyuk. Maksud dengan ana munkasarah qulubuhum min ajri ini maksudnya aku bersama orang-orang yang khusyuk dengan mentaufikkannya dengan taufik kerana akibat daripada cuai pita'ah kepada ta'at dan daripada kerana husul maksiat, hasilnya maksiat yang terjadi kepada dia sebelum ni lah. Dosa maksiat yang dibuat ini dia kan benar-benar macam orang nak bertaubat lah, benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Tiga-tiga anda mengkasirah belum min ajri. Baik, kemudian jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu, makrifat mana mengenal dengan sebenar-benar mengenal, tidak makrifat. Jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu dengan sebenar makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan kau meninggalkannya lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan Allah Taala sebagai marafat, sebagai sahabat yang paling setia Allah Taala. Sebab dalam dunia ni pun manusia pun kita bersahabat juga. Kalau kita bersahabat dengan manusia ni, ada masanya bila kita senang dia dekat dengan kita, kan? Bila kita susah kan dia jauh. Bila kita susah kan, duit tak ada, pinjamlah duit sikit lah, duit tak ada. Mulalah orang melarikan diri. Orang lari pada kita kan. Cuba kalau kita punya duit kan pergi mana-mana kan, jom minum, kita tarik belanja. Tak, jom pergi sana, saya belanja, saya bayar. Ramai dah sahabat tu, kawan bayar. Tapi bila kita tak duit kan, dia duit tak ada, pinjam sikit kan, pinjamlah 500 kan, terdesak ni. Tak faham lah tu, tak ada dia. Share pun terdesak-sesak juga. Walaupun tak sesak pun dah tersesak juga gitu. Apalagi kalau orang pinjam duit jumlah yang banyak kan, macam tu. Sampai 5,000, 10,000 orang pinjam duit. Tu mulalah tu melarikan diri tu. Kan? Tu yang kadang-kadang orang dia telefonnya tu tak angkat tu betul. Kan? Dah agak dia nak pinjam duit ni. Betul tak? Biasa kan? Time susah ni biasalah. Kawan-kawan akan melarikan diri, kan? Bila kita senang, kawan-kawan dekat. Itu biasa tu. Tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tidak. Sama kita senang ke, susah ke, dia tetap dengan kita. Tapi dengan syarat kita minta Allah Ta'ala lah, memudahkan urusan kita. Baik. Dan jikalau kau tak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang
telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan kau berlazat-lazat bermunajat dengannya. Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatan dengannya Allah. So, nak adab bersahabat Allah Ta'ala pun kena ada adab. Kena ada. Bukan saja kita berkawan dengan kawan kita kena adab berkawan, malah dengan Allah Ta'ala pun kena ada adab. Ya. Jadi kalau kita beradab ni, ramailah kawan. Kalau kita cakap dengan orang kurang ajar, suka merendahkan orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka main orang lain, jadi kawan pun cuma lari kan. Baik, kemudian ada adab itu ialah menundukkan kepala di hadapan Allah. Menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itraqur ra'si, menundukkan kepala dan merendahkan pandangan mata. Pandangan mata si Allah Subhanahu wa taala lah. Ni ketika solat lah, ketika solat. Sebab Allah Ta'ala mana nampak, tak nampak kan gitu. Jadi ni bahasa kiasan ni, maksudnya tu menundukkan kepala di hadapan Allah Ta'ala, contoh dalam solat, merendahkan pandangan di hadapan Allah Ta'ala, gitu. Kemudian menumpukan perhatian kepada Allah, ataupun memusatkan tumpuan serta pegangan, berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamul hammi, ay aqsdi ma'al i'timad Allah Subhanahu wa taala. Qasad serta berpegang dengan Allah Taala, pegang teguh dengan Allah Taala, dengan janji Allah, dengan kudrah dari Allah Taala. Kemudian mendiamkan segala anggota badan. Dawamul samti, diam macam mana tu? Diam daripada satu benda yang tidak berfaedah dalam bab agama. Tu maksud diam tu. Kalau dalam bahasa Arab, dalam kitab Arab dia kata syarahnya, apa makna dawam mustamti, apa maksud diam kekal tu? Amma la yufidu fid din, daripada sesuatu yang tidak berfaedah daripada sudut agama. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pernah bersabda, dia kata alaika bitulis samti, atas kau tu dengan panjang diam. Atas kau tu dengan panjang diam. Kenapa kita digalak supaya banyak panjang diam, supaya diam banyak? Fa'innahu muttaridatun lisyaitan, kerana dia menghalaukan syaitan. Orang diam ni, syaitan tak berani nak ganggu. Dia diam gitu. Syaitan tak berani. Maknanya dia tak suka cakap, banyak diam. Tapi ialah ada masa-masanya tak boleh diam juga. Walaupun ada tempat kita boleh diam, ada benda-benda yang tak boleh kita diam. Contohnya benda batil depan mata kita, kan? Orang kita nampak benda marah, tunggang ngarak depan mata kita. Orang yang salah dah, orang mencuri, kita nampak mata kita. Takkan dia diam? Biarlah kita. Dia nak mencuri, biarlah dia. Mungkin tak ada duit kan. Kita nampak mencuri. Pencuri lalu depan rumah kita. Kita nampak dia tu, dia pikul tong gas tu. Kita dah tahu dah ni tong gas rumah sebelah ni, dan kain ni. Kita nampak tu, kita bisa tahu je. Taklah kau dia kata. Mungkin dia tak ada duit ke. Maksudnya dalam bab dunia, benda yang melanggar syariat, kita kena tegah lah. Tak boleh tak tegah. Kalau tidak kan kita bersyubhat lah. Sebablah kita dalam bab maksiat ni kan. Baik, kemudian bersegera mengikuti perintah Allah. Bersegera mendiamkan segala anggota badan tadi, kemudian bersegera ikut perintah Allah Ta'ala, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Tidak menyangkal perbuatannya Allah, tidak menunjukkan rasa tak puas hati terhadap takdir Allah. Kan? Dia tak percaya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Dia bangkang, dia bantah, dia kata Allah Ta'ala zalim. Contohnya kalau orang yang dikasih, contohnya anak dia meninggal, seorang meninggal, lepas tu meninggal lagi, lepas tu meninggal lagi kan.
Kenapa benda tu berlaku kat dia, kat orang lain kenapa tak berlaku pada orang lain, macam tu. Dia tak rela dengan qada Allah Taala, macam tu. Jadi dia menyalahkan Allah Taala lah. Kenapa orang lain kaya, dia tak kaya? Orang lain kaya hidup senang, dia jantungnya susah, jadi menyalahkan tak ada Allah Taala. Kemudian mengekali zikir, ingat kepada Allah Taala, kekalkan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melazimi fikir tentang kudrah Allah Taala. Melazimi fikir tentang kudrah Allah Taala. Mana setiap kejadian terdapat dalam alam dunia ni, itu fikir. Kemudian mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Kemudian putus harapan daripada makhluk. Putus harapan daripada makhluk. Kerana apa dia putus harapan Allah Ta'ala? Kerana pengharapannya kepada Allah lebih tinggi aja tu. Itu maksud putus harapan. Kalau sini dalam kitab Arab dia kata al-ais. Ais ni maknanya qat'ul raja, putus pengharapan, putus asa pada makhluk, iaitu tidak berpegang di atas makhluk pada hajat-hajat kamu, pada bermusafir dan pada hadir. Ada mengiktiman ala haqi fi hajatika fi safar wal khadar, li'anna halqa la tanfa'u wa la tadur. Kerana makhluk tidak memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Itu maksud tadi. Itu maksudnya putus harapan daripada makhluk. Maksudnya tidak berpegang atas makhluk pada hajat-hajat kamu, sama ada kamu musafir ataupun pada hadir, mana bukan musafir. Kerana makhluk tidak dapat beri manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Okey, itu maksud syarah tadi. Keharapan bermakhluk. Kemudian yang ke-12, tunduk kerana kehebatan Allah. Tunduk kepada kehebatan Allah Ta'ala. Al-khudu' ay at-tawadhu' bil qalbi tahtal hibah ma'a Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khudu' maksudnya tawadhu', merendah diri, bil qalbi dengan hati kita, di bawah kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pecah hati kerana malu padanya. Al-inkisar fil qalbi tahtal hayat min Allah Ta'ala litaksirika fil ibadah. Terpecah hati di bawah sifat malu kepada Allah Ta'ala kerana cuai kamu daripada ibadah. Itu maksud pecah hati ni. Pecah hati kerana malu kepada Allah Ta'ala, sebut dalam dia punya syarahnya kitab Muraqabah, dia kata maksudnya minallah litaksirika fil ibadah. Kan, pecah hati di bawah kerana malu Allah Ta'ala, kerana taksir kita, kecuaian kita dalam bab ibadah kepada Allah Ta'ala. Melambat-lambatkan ibadah, kan, meremeh-remehkan ibadah, mempelekeh-lekehkan ibadah, kan, melewat-lewatkan solat. Contohlah, lewat-lewatkan solat, melewat-lewatkan buat amal kebajikan. Itu semualah. Itu maksud pecah hati, kerana malu kepada Allah Ta'ala tadi. Kemudian yang ke-14, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-sukut fi hal kasbi sikah. Merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminan Allah Ta'ala. Dia yakin jaminan Allah Ta'ala tadi dah. Kerana Allah Ta'ala ni, nama Allah Ta'ala antaranya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ni maknanya pemberi rezekinya, yang maha pemberi rezeki, yang maha menguruskan rezeki. Gitu. Itu dia Razzaq. Dia yakinlah, dia tenanglah kehidupan kerana percaya, kerana jaminan rezeki dia semua dah jaminan Allah Ta'ala. Cuma orang kata kena usaha rezeki lah, lebih kena usaha sikit. Tak ada orang kata malas. Sebab orang yang malas pun kadang dia yakin juga rezeki Allah Ta'ala. Tengok ada orang bagi duit gitu, duduk lepak-lepak kan berjalan, kan? Dia yakin
Ada orang mau rezeki. Orang minta sedekah berjalan tu pun dia yakin juga tu. Orang minta sedekah berjalan tu dia yakin juga rezeki Allah Taala. Tapi dia malas lah, duduk situ je lah. Sedangkan Islam tidak menggalakkan minta sedekah. Walaupun minta sedekah tu kemungkinan salah satu usaha dia nak dapatkan duit. Tapi orang kata perbuatan minta sedekah pun benda yang tak elok juga, tak digalakkan oleh Islam sedekah. Yadum ulia khairun min as-sufla. Tangan yang di atas lebih daripada tangan di bawah. Banyak kalau kita ni dia suka duduk tangan bawah. Suka menerima daripada memberi. Baik, kemudian yang ke-15, bertawakal, mana berserah diri kepada kelebihannya Allah, kerana percaya dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, mana berserah diri. Tapi nak tawakal pun kena usaha dulu lah. Nabi pernah menegur seorang lelaki yang tidak menambatkan unta dia. Sebab apa? Dia kata dia bertawakal pada Allah. Maka Nabi kata, tambatlah kamu punya unta dulu, lepas tu bertawakallah pada Allah. Faiza azamta bertawakal Allah. Bila kamu dah berusaha, barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu. Baik, kemudian maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan waktu malam bersama dengan sahabatmu. Siapa sahabatmu? Allah Ta'ala lah, yang tak pernah bercerai tanggal daripada-mu. Persalahan dengan makhluk, maka kau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Kalau makhluk ada masanya kita terpaksa pisah dengan dia. Hatta isteri dengan anak pun ada masanya kita akan berpisah. Tak ada selama 24 jam dengan bini tu. Jadi 24 jam dengan bini je, tak pergi ke mana dah. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Ada masa berpisah, pergi kerja. Kan balik kerja kau, rumah ada masak kan, siap masak, balik makan je. Tak ada, tak bergenggang langsung, parah je kan. Parah. Malam kan. Tak ada juga pun. Jenis perempuan-perempuan yang macam tu, dia cemburu lah. Cemburu kalau suami dia nampak suami dah keluar kerja, dia cemburu lah. Kojak tipun. Abang ke mana ni? Kerja lah. Kan? Ada tak perempuan situ? Dia macam tu dengan kerja dengan siapa tu kan? Ada perempuan datang tak? Tak ada tu, sini laki semua. Kan? Tu dah cemburu tu. Pantang ada perempuan cakap sikit lah. Dia bukan perempuan je, lelaki pun ada juga. Lelaki kaki cemburu pun ada juga. Kan? Mana bini pun kan semua nak ikut dia. Nak tahu bini pergi mana. Macam tu. Sedangkan bini pergi kerja. Macam tu tak payah kerja je lah. Cemburu ni parah kan sifat cemburu ni. Sesekali cemburu tak apa. Tapi kalau dah kerap sangat cemburu sampai kan tak boleh nak kerja pula, asyik cemburu je. Pasangan kita tu asyik cemburu je sampai kita pun tak pergi kerja. Macam mana? Tu benda tak boleh buat cemburu. Kalau kita zaman sekarang kan, macam kita kan, kita biasalah. Kita bukan di rumah je, kita kadang kerja. Tapi kerja ada lelaki ada perempuan, biasalah. Tapi kerja ada lelaki perempuan. Nak tak nak akan bercakap dengan lelaki ada dengan perempuan, dengan urusan kerja, urusan kerja. Kadang bos perempuan kan. Kadang bos pun perempuan, nampak? Pekerja bawahan lelaki, bos perempuan, bos besar perempuan. Nampak? Tapi kalau ada cemburu buta tu, memang payahlah. Tak dapat kerja je. Apalagi kau pegawai kan, memang tak dapat kerja lah. Kojakkan suami tipun, kojak cemburu. Baik. Kemudian pasal yang kedua, adab-adab orang alim. Mana ada adab seorang guru. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Ada?
Bentar ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan ya fatta ya alim lawlana qulubana bi nurin ma'rifatika wa ta'afin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Biazan hazan. Pada lagi.